Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan mengenai pentingnya mesyuarat Asia Eropah ASEM untuk terus menanai dan meningkatkan kerjasama pelbagai hala bersandarkan undang-undang antarabangsa, saling hormat menghormati dan penyelesaian pertikaian secara aman. Bertitah pada sesi retreat sidang kemuncak mesyuarat Asia Eropah ASEM ke-13 secara maya dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman, Kebawah Dulia Maha Mulia menyatakan bahawa situasi di Myanmar merupakan isu yang mencabar memandangkan negara tersebut mempunyai sejarah yang lama dan kompleks sejak kemerdekaannya lebih 70 tahun yang lalu. Oleh itu, titah baginda, Myanmar perlu diberi ruang untuk beralih kepada situasi seperti biasa sebagaimana yang dihasratkan para penduduknya. Kerana itu, baginda berharap agar Myanmar melaksanakan ASEAN 5-Point Consensus tepat pada masanya bagi membina keyakinan bersama rakan-rakan serantau dan antarabangsa. Kebawah Dulia Maha Mulia juga menghargai sokongan berterusan komuniti antarabangsa terhadap usaha-usaha ASEAN dalam perkara itu. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia menyatakan bahawa tema ASEM pada tahun ini iaitu Strengthening Multilateralism for Shared Growth mencerminkan keperluan masyarakat global untuk menangani kesan-kesan pandemik COVID-19, persaingan geopolitik dan ekonomi dan perubahan iklim. It is therefore vital that we continue to uphold and promote multilateral cooperation based on international law, mutual respect, and the peaceful resolution of disputes. Let us work together with our partners to build confidence and to maintain peace, security, and prosperity in the region and beyond. Intergovernmental platform. Semasa sesi retreat, para pemimpin bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Perdana Menteri Kerajaan Kemboja semasa menyampaikan ucapan penutupan menyatakan penghargaan terhadap perbincangan yang terbuka dan konstruktif antara para pemimpin ASEM ke arah menangani isu-isu global yang penting secara kolektif. Nilai-nilai teras ASEM yang bersifat tidak formal dan saling menghormati membolehkan ahli-ahli untuk menangani berbagai isu sensitif melalui kolaborasi aktif dan rapat ke arah membina rantau-rantau yang lebih aman, selamat dan makmur. Pada penghujung sidang kemuncak 13 ASEM Summit, Strengthening Multilateralism for Shared Growth, Chair Statement, Non-Pen Statement on the Post-COVID-19 Socio-Economic Recovery dan The Way Forward on ASEM Connectivity diluluskan. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang tadi berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Tiffany McDonald. Puan Yang Terutama telah menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis Kebawah Dulia Maha Mulia pada 10 September 2020. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 74 kes baharu jangkitan COVID-19 hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,992 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong
Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 32 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 27 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 135 kluster. Manakala terdapat 15 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 25 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,367 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 526 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, tidak ada kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,710 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 607,880 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan seramai 453 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 pada 26 November 2021. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 402,574 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 iaitu 93.6% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 342,216 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu 79.6% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 7 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 4 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam, Duke NUS Medical School Singapura dan EVIT Teknologi akan menjalankan satu kajian mengenai tahap penetralan antibodi yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 dalam kalangan penduduk negara Brunei Darussalam. Kajian ini dibuat bagi membandingkan perlindungan imuniti atau immunogenicity vaksin-vaksin tersebut, yang mana hasil dapatan daripada kajian ini akan dapat membantu dalam perangkaan strategi bagi program penggalak ataupun booster vaksin COVID-19 dan untuk mengoptimalkan strategi kesihatan awam dalam mengawal pandemik COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Dalam hal ini, bermula Isnin 29 November, seramai 3,000 individu terpilih di kalangan penduduk yang telah melengkapkan vaksin sepenuhnya dengan 2 dos vaksin COVID-19 iaitu sama ada vaksin Sinopharm, Oxford AstraZeneca atau Moderna akan dijemput melalui mesej pesanan ringkas ataupun SMS untuk mengambil bahagian dan hadir bagi ujian darah di Institut Sains Kesihatan Pinggan Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Para peserta juga akan menerima perjanjian susulan selepas mereka menerima dos penggalak atau booster dos untuk menilai kesan dos tambahan tersebut. Orang ramai yang terpilih adalah disuruh untuk memberikan kerjasama dengan menyertai kajian tersebut nanti. Pada sidang media yang sama, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan operasi peralihan dilanjutkan 2 minggu lagi. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan mengambil kira situasi jangkitan wabak COVID-19 serta keperluan bagi menilai dengan lebih lanjut
impak fasa peralihan yang baru saja bermula pada 19 hari bulan November 2021, Jawatankuasa Pandu COVID-19 ingin memaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan operasi peralihan, iaitu arahan untuk berada di rumah atau kediaman masing-masing dari jam 10 malam sehingga 4 pagi, adalah dilanjutkan selama 2 minggu lagi, iaitu mulai hari Rabu, 1 hari bulan Disember 2021 sehingga hari Selasa, 14 Disember 2021. Perlanjutan operasi peralihan ini adalah bagi terus memastikan kebaikan dan kesejahteraan semua pihak terus terjamin. Oleh itu, orang awam adalah dinasihatkan untuk mematuhi segala arahan atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak kerajaan Kebahdulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam sama-sama bekerjasama untuk membendung risiko penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Sebagai langkah persediaan menuju ke fasa endemik, bermula 1 Disember 2021, individu yang belum melengkapkan vaksinasi adalah dibolehkan untuk kembali bertugas ke pejabat. Bagaimanapun mereka dikehendaki untuk menjalani ujian ART setiap 2 hari. Bagi kaki tangan yang telah menerima 1 dos vaksinasi dan sedang menunggu untuk mendapatkan dos kedua atau dikecualikan daripada mendapatkan vaksin COVID-19 disebabkan oleh masalah kesihatan, perbelanjaan ujian ART akan ditanggung oleh majikan masing-masing. Akan tetapi bagi kaki tangan yang tidak bervaksinasi atas pilihan sendiri atau sebab pribadi, iaitu bukan dikecualikan atas sebab kesihatan, mereka hendaklah menanggung perbelanjaan ujian ART masing-masing. Berikutan terdapatnya laporan mengenai varian baharu COVID-19 yang dinamakan varian Omicron yang dilaporkan pertama kali dikesan di Afrika. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan Jawatankuasa Pandu COVID-19 memaklumkan bahawa kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 8 buah negara Afrika iaitu Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe adalah ditangguhkan sementara dengan serta-merta sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari negara-negara berkenaan melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah juga ditarik balik. Penangguhan kebenaran keluar dan masuk ini adalah sebagai langkah tambahan bagi memberikan ruang kepada pihak kerajaan untuk memantau dan meneliti dengan lebih mendalam mengenai varian baru tersebut. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR mengadakan majlis membaca surah Yasin, tahlil, doa selamat, doa menghindari penyakit wabak COVID-19 dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam secara maya. Diadakan sempena hari memperingati mangsa-mangsa lalu lintas Jalan Raya Sedunia 2021. Majlis diadakan bagi memohon keselamatan negara ini, terutamanya pengguna-pengguna jalan raya agar sentiasa diberikan perlindungan dari kemalangan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Menyertai majlis yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib, bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi MKKJR. Bacaan surah Yasin, tahlil, doa selamat, doa menghindari penyakit wabak COVID-19 dan doa peliharakan Sultan dan Negara Brunei Darussalam.
dipimpin oleh Awang Abdul Razak bin Samad, Imam tingkat 1 Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Juga menyertai Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan selaku Timbalan Pengerusi MKKJR dan Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 150 orang menyertai forum memperkasa komuniti yang diadakan secara maya. Forum antara lain sebagai pendekatan alternatif menangani masalah sosial khusus isu penderaan wanita dan kanak-kanak 2021. Forum merupakan anjuran ASEAN Commissioner for Women Brunei Darussalam ACWC dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Menyertai forum Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Forum melibatkan sukarelawan daripada ahli-ahli takmir masjid, muslimah dan belia masjid. Forum antara lain membincangkan isu penderaan terhadap kaum wanita sempena Hari Antarabangsa Pempentrasan Keganasan terhadap Wanita 2021. Turut menyertai Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Anugerah Perniagaan ASEAN ABA akan diadakan secara maya pada hari Selasa 30 November 2021. ABA bermatlamat bagi menghargai kecemerlangan dan kejayaan syarikat-syarikat ASEAN yang menyumbang kepada pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi ASEAN. ABA juga sebagai platform bagi menyebarkan maklumat berkaitan dengan komuniti ekonomi ASEAN. Tahun ini, 8 kategori anugerah bakal diberikan, antaranya Brunei Special Award bagi perusahaan sosial baharu sempena negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN 2021. Anugerah eksklusif tersebut bertujuan bagi menghargai pertubuhan bukan kerajaan NGO ASEAN yang memainkan peranan penting dalam menggalakkan pembangunan sosial, alam sekitar dan komuniti di peringkat kebangsaan dan surantau. Dalam temubual pewarta RTB bersama Awang Haji Musa bin Haji Adenin, pengarah urusan kumpulan syarikat Adinin selaku pengerusi Anugerah Perniagaan ASEAN 2021 berkata, ABA memberi tumpuan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS yang berpotensi menjadi pemain ekonomi global. According to the ASEAN Business Advisory Council and ABA 2021 theme, Recover, Stronger, Together, Sama-sama, the award ceremony will emphasize the importance of harnessing the collective effort and positive contribution of the private sector, especially in this trying time. Hubungan persahabatan dan kerjasama dua hala yang sedia ada dalam pelbagai bidang antara negara Brunei Darussalam dan Republik Korea terus kukuh dan terjalin melalui program pertukaran belia Korea Brunei. Program anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dan Kementerian Keluarga dan Kesaksamaan Jantina Seoul, Korea dan Korea Youth Work Agency pada tahun ini diadakan secara maya. Program pertukaran belia Korea Brunei melibatkan 20 peserta dari kedua-dua buah negara terdiri daripada belia berumur antara 16 hingga 24 tahun. Bertemakan Digital Life, The New Norms for Future, program diadakan selama 3 hari bermula kemarin. Acara penutupan akan diadakan pada 4 Disember nanti. Perasmiannya disertai oleh Dayang Zainab binti Morshidi, Pemangku Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Kim Yong Won, Pengarah Eksekutif Perancangan Dasar Belia, Korea Youth Work Agency. Pengisian program merangkumi sesi suai kenal, pertukaran budaya, dialog kumpulan, pembentangan topik dan sesi perkongsian serta perbincangan mengenai kesan COVID-19 dalam kehidupan seharian.
Bermula 19 November yang lalu, semua muzium di seluruh negara dibuka semula untuk kunjungan orang ramai. Semasa fasa peralihan di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19, muzium-muzium dibenarkan beroperasi dengan 50% kapasiti dengan menerapkan prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Jabatan Muzium-Muzium Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menetapkan semua muzium beroperasi dari pukul 8 pagi hingga 2 petang. Apabila berada di bangunan itu, nyatanya mengamalkan kebersihan. Nyatanya ada nyatanya tangan di sanitize satu dan juga waktu melawat satu indera ketanik ataupun melakukan penyelidikan masih mengamalkan jarak duduk pun asing-asing dan semuanya akan di level-level. Sekiranya orang ramai ingin nyatanya mau jurupandu, bolehlah nyatanya memohon bantuan daripada attendant pameran yang ada di kawasan-kawasan yang dilawati. Timbalan Pengarah Muzium juga menjelaskan projek pembisaian Muzium Brunei di Jalan Kota Batu dan Galeri Seni di Ibu Negara berjalan dengan lancar dan dijangka selesai dalam waktu terdekat. Seminar Pertanian Bersiri sempena Hari Peladang, Petani, Penternak dan Nelayan kali ke-11 diteruskan lagi dengan tema Transformasi ke arah teknologi dan teknik moden pertanian. Tema kali ini memfokuskan bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian serta penerokaan kaedah-kaedah moden yang lebih kos efektif. Dayang Nurul Hadinah binti Yahya, pegawai dari Kementerian Tenaga antara lain mengongsikan mengenai penerokaan sumber alternatif tenaga yang lebih kos efektif. Sementara Dayang Nur Hafizah binti Haji Abdul Manan, wakil dari Innov Aero Sendirian Berhad, antara lain menyentuh mengenai kaedah precision farming yang mana teknologi drone dapat membantu meningkatkan kualiti dan kuantiti hasil pertanian. Manakala Andri Setiawan, pengurus ladang syarikat I'm Food Enterprise dan Dr. Vanessa Teo, pengasas dan ketua pegawai eksekutif syarikat Agrom IQ, masing-masing mengongsikan mengenai smart farming dengan penggunaan IoT dalam sistem penanaman. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD menawarkan pembayaran secara dalam talian bagi perkhidmatan-perkhidmatan di Kupu SB. Orang ramai dan warga Kupu SB yang berhasrat membuat pembayaran menggunakan mekanisme perbankan digital perlu terlebih dahulu log masuk ke dalam aplikasi BIBD online sama ada melalui laman sesawang BIBD atau menerusi aplikasi BIBD NextGen Wallet. Maklumat lanjut layari laman sesawang Kupu SB di www.kupusb.edu.bn atau Instagram @kupusb_official.